Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Keteng-keteng. Alright, insyaAllah petang ni kita akan buat matematik tingkatan 3 bab 6. Tajuk sudut dan tinjun bagi bulatan part 2. Teng-teng-teng. Macam biasa, sebelum cikgu mulakan, awak boleh nak get ready dengan buku nota, alat tulis, kalkulator. Lepas tu nak ajak kawan-kawan pun boleh sebelum kita mulakan. Cepat. Cikgu bagi 2 minit lagi. 2 minit lagi untuk get ready buku nota, alat tulis, kalkulator. Lepas tu lagi nak catat dekat mana. Ada kerja rumah ke soalan yang melibatkan bab 6 form 3 hari ni? Boleh. 2 minit lagi cepat. 2 minit lagi je cikgu dah mula dengan soalan. Tak tulis belakang lah. Cepat get ready. Come on, come on. Dung, dung, dung. Hari tu objektif dah settle. Hari ni kita masuk soalan bahagian B. Subjektif bahagian B, insyaAllah. Kalau sempat kita habiskan hari ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam biasa, before we start dengan soalan yang melibatkan sudut dan tangent bagi bulatan, cikgu ulang kaji sikit dulu. Apa yang kita ada dalam tajuk bab 6 ni? Sudut dan tangent bagi bulatan ni kita kena tahu apa sebelum kita buat latihan. Sebab awak selalu dengar, matematik ni buat latihan je. Tapi untuk tajuk ni tak boleh buat latihan selagi tak tahu basic ni. That's why kita kena tahu dulu basic ni, apa yang kita kena ingat for this chapter, baru boleh banyakkan latihan. Selagi tak tahu ni, buatlah latihan. Nganga je daripada awal sampai habis lagi. Okay? Alright, so jom kita mulakan. Bismillah. Alright, untuk tajuk 6, bab 6, sudut dan tangent bagi bulatan, tajuk tingkatan 3 ni, okay, dia ada 3 subtopik. The first subtopik adalah sudut pada lilitan dan sudut pada pusat bulatan. Untuk subtopik yang pertama ni, apa yang awak kena tahu? Awak kena kenal pasti. Ataupun awak kena kenal lah. Awak boleh membezakan ciri-ciri yang ada sudut pada lilitan dan sudut pada pusat. So, contoh yang gambar rajah yang pertama ni. Kalau sudut yang pertama, dia akan sama dengan sudut yang kedua kalau dia punya lengkok bawah ni sama dengan lengkok satu lagi. Sudut akan sama kalau lengkok dia sama. Kalau sudut pada lilitan bulatan nombor yang 1. Okay. Nombor 4. Nombor 4 ni pun ciri-ciri dia sama juga. Sudut dekat tengah tu dia akan sama dengan satu lagi kalau lengkok dia sama panjang dengan lengkok satu lagi. Yang membezakan dua ni, satu sudut kat tepi, satu sudut kat tengah. Okey, ciri-ciri yang kedua, yang bawah ni, bulatan kedua ni, kalau sudut tersebut terhasil daripada lengkok yang sama. Kalau tadi lengkok sama panjang. Yang bawah ni lengkok yang sama. Nampak tu cikgu ada buat garisan AB. Sudut pertama terhasil daripada lengkok AB. Sudut kedua pun terhasil daripada lengkok AB. So, bila dia terhasil daripada lengkok yang sama, maksudnya sudut dia pun akan sama. Okay? Alright. Seterusnya, bulatan yang ketiga. Ni yang ni. Yang ni kita panggil konsep kadaran. Maksudnya, sudut pertama dengan sudut yang kedua ni, dia saling berkadar. Maksud cikgu, okay, katakanlah sudut pertama ni dia bagi X. Lengkok dia 1 cm. Sudut kedua ni, kita tak tahu sudut dia berapa. Tapi dia bagi tahu lengkok dia 3 cm. So sudut pertama 1 cm, sudut ni 3 cm. Maksudnya 3 kali ganda. Jadi sudut ni pun 3 kali ganda daripada
sudut yang lagi satu tu. Itu cikgu panggil konsep kadaran. Dia tak semestinya 3 tau. Kalau 4 kali ganda, 5 kali ganda ke, 2 kali ganda ke, bergantung lah. Okey, sama juga dengan nombor 5 ni. Iaitu konsep kadaran juga. Sudut yang pertama akan sama dengan akan berkadar dengan sudut yang kedua. Kalau dia punya lengkok dia pun berkadar. Okey. Lepas tu nombor 7. Yang kat tengah ni, yang bawah tengah ni. Okey, kenapa cikgu letak tengah-tengah? Sebab dia adalah gabungan ciri pada pusat, sudut dekat pusat dengan sudut pada lilitan. Dia gabung dulu. So dia jadi macam ni. Sudut pada lilitan, katakanlah dia kata sudut pada lilitan tu 10 darjah. Sudut pada pusat tu dia akan jadi 2 kali ganda. Kalau tadi 10, ini akan jadi 20 lah. Kalau dua-dua sudut tersebut terhasil daripada lengkok yang sama ni, lengkok AB. Okey, ni gabung sudut lilitan dan sudut pada pusat. Alright, ni memang 2 kali ganda. Okey, dan yang terakhir bulatan yang nombor 6 tu, yang ni segitiga bersudut tegak kalau dia terhasil daripada diameter of the circle. Nampak ni? Ni garisan diameter kan? Kalau ada segitiga yang terhasil daripada diameter tersebut, automatik kat sini dia akan jadi 90 darjah. Okey, yang ni ciri-ciri yang awak kena kenal pada 6.1. Kalau awak tak kenal ciri-ciri ni, dapat soalan, awak tak tahu nak buat apa. Sebab dekat soalan dia tak bagi tahu sudut tu berapa, sudut ni berapa. Kita kena pandai-pandai sendiri. That's why kena kenal dulu ciri-ciri yang lain. Okay. 6.1 settled. Okay. Dalam 6.2, kita ada sisi 4 kitaran. Ciri-ciri yang seterusnya pula. Okay. Sisi 4 kitaran tu apa? Maksudnya ada segi 4 dalam bulatan kita. Ni nampak ni. Ada segi 4 dalam bulatan kita. So, apa ciri-ciri yang pertama? Ciri-ciri yang pertama, jumlah sudut bertentangan sama dengan 180 darjah. Maksudnya yang bertentang lah. Okey, manakala ciri-ciri yang kedua untuk sisi 4 kitaran ni, sudut dalam akan sama dengan sudut yang bertentangan luar. Macam ni. Okey, yang ni 6.2. Syarat dia mesti ada segi 4 dalam bulatan. Kalau segi 4 tu dah terlebih keluar daripada bulatan tu, cannot, tak boleh pakai this characteristic. Okay, yang ni 6.2. Kemudian 6.3, iaitu tangent bulatan. Okay, tangent bulatan ni first awak kena tahu dulu tangent tu apa. Tangent tu kalau ada satu garisan dia sentuh sikit je dekat bulatan kita. Macam ni. Ni bulat, dia sentuh sikit je kat tepi tu. Yang ni kita panggil tangent. Okay, dekat point yang dia sentuh bulatan kita tu, kita panggil titik ketangenan. Okay, so bila kita dah tahu, oh tangent tu yang tu, baru kita boleh apply 3 ciri-ciri pada tangent ni. Yang pertama, kalau tangent dengan jari bulatan, automatik dia 90 darjah. Ini ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua, kalau dia ada 2 tangent. Nampak ni? Satu tangent kat bawah, satu tangent dekat atas. Kalau ada 2 tangent dan dia 90 darjah dengan jari, dia akan apply this characteristic lah. Sudut atas sama dengan bawah, atas ni sama dengan bawah ni, ni sama dengan bawah ni. Okay. Dan yang terakhir, kalau kita ada tangent, kemudian kita ada bulatan, dalam bulatan kita tu ada perentas. Garisan ni kita panggil garisan perentas. Garisan ni kita panggil perentas ataupun chord. Okay, kalau kita ada garisan perentas tu dan dia membentuk Z. Like this. Kita panggil sudut selang-seli. Okay. Dah. Yang tu apa benda yang awak kena tahu dalam tajuk ni, baru boleh buat latihan. Kalau tak tahu semua ni, buat latihan pun, no point. Okay?
Tangent tu maksudnya apa ni cikgu? Tangent tu garisan yang sentuh bulatan. Straight line, dia touch a circle. Dia bulat, tiba-tiba ada satu garisan. Sentuh sikit je dekat bulatan tu. Garisan tu kita panggil tangent. Okey dah. Ni 6.3, 6.2, 6.1. Tahu semua ciri-ciri 6.1, 6.12 dan 3 ni? Baru boleh buat soalan. Sebab semuanya saling berkait for this chapter lah. Okay. So, hari tu kita dah buat soalan objektif. Ni. Deng. Kita dah buat. Ni pun kita dah buat hari tu. Hari ni insyaAllah kita masuk bahagian B. Okay. Cikgu tunjuk secara keseluruhan dulu. Satgi nak jawab saja baru cikgu zoom dekat diagram. Okay? Alright. Soalan bahagian B dalam format UASA membawa markah 20 markah. Soalan bahagian B ni senang je. Isi tempat kosong, padankan, bulatkan, tandakan naik, pangkah. Macam tu je soalan bahagian B. 20 markah. Okay? Okay, jom kita tengok soalan yang pertama. Rajah 8 menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran. Dia bagi tahu. Sisi 4 kitaran. Ingat sisi 4 kitaran tadi yang mana? 6.2. Subtopik kedua tadi. Rajah 8. Berdasarkan rajah 8, nyatakan pasangan sudut yang sama. Dia tanya sudut mana yang nilai dia sama. Okay, A sama dengan apa? B sama dengan apa? C sama dengan apa? E sama dengan apa? Okay, soalan ni membawa markah 4 markah. Sebab dia ada 4 tempat kosong, 4 markah lah. Okay. Sebelum kita nak jawab ni, ni cikgu tunjuk balik nota tadi. 6.2, tengok ni. Kalau yang sama antara dua ni je, sudut yang bertentangan, dia akan jadi hasil tambah. Nampak ni? Sudut dekat A, tambah B, dia akan jadi 180. C tambah D, 180. Tapi kalau yang sama, yang kedua ni, iaitu dalam sama dengan bertentangan luar. Ingat dalam sama dengan bertentangan luar. Okey. Kembali kepada soalan tadi. Okey. Nampak kan? Cikgu dah zoom. Okey. Sudut A sama dengan sudut mana? Yang ni mungkin dia dah gabung sikit dengan 6.1 dan lain-lain. Okey, cikgu bagi clue. Yang ni dia tak ada sudut dalam sama dengan sudut luar tadi. So, yang ni dia ada campur sikit dengan 6.1. 6.1 yang ada banyak-banyak tadi tu kan. Sudut pada pusat, sudut pada lilitan. Okey. So, first kita nak tengok sudut A. Sudut A ni dia sama dengan siapa? A sama dengan F. Salah. Bertentangan dia takkan sama. Bertentangan dia akan jadi total 180. H ke? Salah. D. D betul? H-E yang pun main sebut semua huruf. Okey. A sama dengan D. Kenapa? Okey, tengok cikgu lukis. Okey, sudut A dekat sini. Okey, cuba kita buat sudut A. Okey, awak tengok. Sudut A terhasil daripada lengkok sini. Ada tak sudut lain yang terhasil daripada lengkok yang sama? Ada? D. Ni. Nampak ni? Dia terhasil daripada lengkok yang sama. That's why jawapan dia D. C salah. C terhasil daripada bawah ni. Ni ciri-ciri yang mana cikgu? Nampak ni. Sebab tu orang kata tajuk ni kena tahu dulu ciri-ciri semua ni. Baru boleh jawab. Ni.
Ciri-ciri yang kedua ni. Satu sudut nilai dia akan sama dengan sudut yang lain kalau dia terhasil daripada lengkok yang sama. Lengkok tu ni garisan yang bulat-bulat kat tepi tu. Arc. Yes, arc. Arc bahasa Melayu dia tu kita panggil lengkok. Okay. So nilai A, sudut A sama dengan sudut D. Sebab dia terhasil daripada lengkok yang sama. Okay, how about B? B sama dengan siapa? B sama dengan G. Betul? Okey, pandai. Awak dah dapat dah tu. B sama dengan G. Kenapa? Okey, kita buat dulu. Sudut B ni, mana garis dia? Okey, ni garis dia. Ni garis dia. Dia terhasil daripada lengkok ni. So, sudut mana lagi yang terhasil daripada lengkok ni? Ni? Nampak? Dia daripada starting point yang sama. So, G sama dengan sudut B. Okay, good. Okay, how about C? C sama dengan sudut mana? F. Very good. Betul. C sama dengan sudut F. Sebab dia terhasil daripada ni, lengkok bawah ni. Cikgu buat point lah. A, B. Okay, so sudut F pun dia terhasil daripada lengkok yang sama. Okay, good. How about sudut D? A, B, C, E. Sorry, D dah guna dah. E. Sudut E sama dengan siapa? H. Yes, very good. Betul. Okay, dah faham dah tu. Yang tu baru satu ciri-ciri pada bulatan yang kita pakai. So, awak bayangkan, setiap soalan tu dia mungkin gabung-gabung beberapa ciri-ciri pada bulatan yang kita hafal tadi tu. That's why cikgu cakap, awak kena tahu dulu ciri-ciri tu baru boleh jawab. Kalau awak tak tahu ciri-ciri tadi, jenuh. Okay, settle. Bawa masuk je jawapan awak dalam kotak yang diberi, dapat full mark. 1 markah sini, 2, 3, 4 markah. Dah siap. Ni soalan bahagian B memang macam ni. Dia isi tempat kosong macam tu je. Okay, next. Done eh? Siapa nak screenshot kecil? Done. Alright. Soalan seterusnya. Soalan nombor 9. Okay. Ni gambar rajah dia ni kompleks sikit ni. Okay. Dalam rajah 9, UVW adalah tangent kepada bulatan ni. Garisan ni adalah tangent, dia bagi tahu. 4 markah, maksudnya 4 soalan, 4 jawapan. Cari nilai P, Q, R dan S. Dia suruh cari nilai P, Q, R, S. Okay, jom cikgu zoom gambar. Deng, deng, deng. Nampak? Ke nak zoom lagi? Okay. Alright. So, first dia suruh cari sudut P. Mana sudut P? Oh, sini P. Okay. Siapa boleh cuba? Sudut P berapa? Macam mana kita nak cari sudut P? Siapa yang join live cikgu part 1 hari tu, mesti dia dah boleh jawab dah. Sudut P awak berapa? Macam mana nak cari? Cepat. Cuba. Sudut P macam mana kita nak cari? P sama dengan... Okay, bila ada tangent, cikgu nak tengok soalan. Soalan dia bagi tahu je, UVW ni adalah tangent. That's it. Itu je. Okay. 90
90 tolak 21 tolak 19 ke? Mana awak dapat 90? Tak, salah. 58 ke? Tak, salah. Ha. Awak kena bagi tahu cikgu. Oh, yang ni kena buat macam ni cikgu. Okey, macam ni. Macam mana cikgu? Cikgu tanya awak tanya saya. Saya memang dah tahu dah semua. Sebab cikgu nak bagi awak fikir. Sebab soalan ni, setiap gambar rajah, dia guna ciri-ciri yang berbeza. That's why kita kena identify sendiri. 21 tambah 58. Betul? Okey, pandai. Okey, mana awak dapat 58? Mana awak dapat 21 tu? Ciri-ciri yang mana satu? Betul, Milky Way. Betul, P sama dengan 21 tambah 58. Cikgu tanya macam mana dapat? Kita pakai ciri-ciri apa ni? Ha, Assalamualaikum. Cepat. Kita pakai ciri-ciri apa ni? 6.1, 6.2 ke 6.3? Chord substandard kan? Betul? Tangent. Betul? Okey, yang ni kita pakai ciri-ciri 6.3 iaitu yang cikgu cakap sudut selang-seli tadi. Ni. Yang bawah sekali ni. Okey, bila kita ada kita ada tangent, lepas tu kita buat huruf Z dengan perentas kita. So, nilai tersebut akan sama. Okey, jom kita cuba buat. Mana Z kita tu? Macam ni. Ni. Allah, saya ingat pula dah. Lepas tu dengan ni. Okey. Nampak kan? Z kita macam terbalik macam tu. Z kita jadi macam tu, terbalik. Okey. So, sudut P dia akan sama dengan sudut dekat bawah ni. So, 21 tambah 58. Dapatlah 79. Inilah ciri-ciri yang ketiga tadi. Nampak? Dia tak bagi tahu. Kita yang kena identify sendiri. Okey. Boleh? Alright. Next. Okey. Sekarang kita nak cari pula sudut Q. Q berapakah? Q 58. Betul? Pakai ciri-ciri apa? 79. Tak, salah. Tangent. Okey, pakai ciri-ciri yang sama macam tadi juga. Iaitu selang-seli tadi tu. Macam huruf Z. Yang ni. Z dia sekarang ni dekat sini pula. Syarat nak guna Z ni mesti dia sentuh tangent. Nampak ni? Ni tangent. Dia sentuh kita punya tangent. Dan garisan dekat sini kita panggil garisan perentas. Kalau garisan Z kita tu sentuh tangent, sentuh perentas, baru boleh pakai Z ni. Okay, this one untuk tangent. So, kita dapatlah sudut Z sama dengan sudut 58. Ni dekat sini. So, dapatlah 58 darjah. Settle. Okay, next sudut R. R. Berapakah sudut R? Hmm. 21. Tak. Ingat Z kita dia mesti macam ni. Sudut ni dia akan sama dengan sudut ujung sini. Kalau Z awak terbalik pun sama juga. Sudut ni dia akan sama dengan ujung sini. Macam tu. Okey, tu ciri-ciri Z. R sama dengan 42. Betul 42? Okey, very good. Dah nampak tu. Ada yang dah nampak dah. Okey. So, kenapa dia sama dengan 42? Kali ni Z dia terbalik belah bawah ni pula. Dia ambil tangent sini. Sudut 42 sini. Lepas tu sudut
jumpa dengan sudut R. So, sudut R akan sama dengan sudut sini. Nampak dia jadi Z dia terbalik macam tu. Sudut sini sama dengan sudut ujung Z ni. Okay. So, dapatlah nilai R sama dengan 42 darjah. Okay, settle. Next, last one dia nak sudut S. Mana S? Okay, this one S. Sudut S berapa? Betul? 42 tambah 19. Betul. Betul. 42 tambah 19 dapat 61. Pandai. Kenapa? Dia pakai Z juga. Dan Z dia terbalik. Macam tadi. So, gabungan ni. Z dia macam ni. Sudut sini dia akan sama dengan sudut ujung sini. So, 19 tambah 42. S sama dengan 19 tambah 42. Which is 61 darjah. Dah siap. Okay, cikgu kecilkan balik. Deng, 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 deng. Ini soalan penuh dia tadi. Sorry tau sebab dia kecil. Sebab cikgu nak tunjuk soalan penuh. So, P, awak tulis je. Macam mana kita dapat kat sini tadi. P sama dengan 21 tambah 58 darjah. Awak akan dapat 79 darjah. Q, awak akan dapat 58 darjah. R, awak akan dapat 42 darjah. S, 19 darjah tambah 42 darjah. Sama dengan 61 darjah. Nak tulis jawapan saja, tak nak buat tambah-tambah macam ni pun boleh. Okay, sebab dia bagi 4 markah je. Satu sini, satu sini. Macam tu je, simple je. Tak perlu jalan kerja pun boleh. Okay, done. Nah, siapa nak screenshot? Kecikik. Cikgu ulang ringkas bagi T boleh? Tak boleh. Sebab lama nak kena lukis balik, nak kena zoom balik. Cuma dia pakai ciri-ciri yang sama je. Iaitu yang selang-seli Z tadi tu. Semua pakai yang tu. Okay. Done. Okay. Teacher tak ajar bab 9 ke? Belum. Baru sampai bab 6. Okay. Next question. Soalan nombor 10. Dalam rajah 10, tangent ABC dan EDF bertemu di titik C. O ialah pusat bulatan. Okay, ni dia bagi tahu kat kita, kita ada bulatan. Kita ada dua tangent. Tangent yang pertama ni, garisan kat atas ni, ABC. Tangent yang kedua, garisan kat bawah ni, EDC. Okay, tu maklumat daripada ayat kat atas. Lepas tu kat bawah ni dia kata, tandakan right bagi pernyataan yang benar. Tandakan pangkah bagi pernyataan yang palsu. Maksudnya kita kena check ciri-ciri yang dia bagi tahu tu betul tak? Okay. So jom kita cuba. The first question dia kata sudut. Okay ni kalau ada simbol macam ni maksudnya sudut Sudut BCO. BCO. Maksudnya sudut tu kat sini. BCO. Sudut BCO sama dengan sudut DCO. DCO. Betul ke? Betul. Okay, very good. Kalau betul, dia suruh tanda right. Done. Okay, next. Ciri-ciri yang soalan seterusnya. Sudut BOD adalah 2 kali ganda sudut BCD. BOD. BOD maksudnya ni. BOD, sudut kat sini. Adakah sudut BOD 2 kali ganda sudut BCD? BCD, this one. Salah, betul. Salah. Yang ciri-ciri yang hampir sama dengan sini,
Kalau kita ada bulatan, dia satu sudut dekat pusat, satu dekat bulatan. Macam ni. Dua-dua duduk dalam bulat. Yang ni betul. Tapi ini satu dalam bulat, satu kat luar bulat. No, cannot. That one salah. Okay. Okay, the third one. Panjang BC dan DC adalah sama. Is it correct? BC, DC. BC, DC. Betul? Yang ni dengan sini adalah sama. Okay. Sudut OBC. 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 Sini adalah tambah dengan ODC. ODC sini sama dengan 180. Betul tak? Sudut OBC tambah dengan sudut ODC sama dengan 180. This one betul. Kenapa? Sebab kita dah tengok tadi ciri-ciri pada tangent. Kalau kita ada tangent, dia dengan jejari. Ni jejari, ni tangent. Kalau jejari jumpa tangent, sini dia akan jadi 90. Sama juga kat atas. Ni jejari dan ni tangent. Sini pun 90. So dia kata betul tak? Sudut ni tambah dengan sudut ni jadi 180. Betul lah. 90 tambah 90. Macam tu. Tanda. 4 markah. Done. Nah, siapa nak screenshot kecil? Okay, next question. Okay, Rajah 11 menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran. Okay. Lepas tu dia tanya apa ni? Padankan pasangan sudut yang sama. Oh, dia sudah cari. Sudut yang sama, padankan. Contoh, E sama dengan X. Garis, pilih kat X. Macam tu je. Okay. Dia dah bagi clue dah kat sini. Ini adalah sisi 4 kitaran. Maksudnya kita boleh flashback balik. Oh, sisi 4 kitaran ada 2 je ciri-ciri tadi. Okay, iaitu sudut yang bertentangan dekat dalam, total dia 180. Yang sama tu kalau dalam dengan luar bertentangan akan sama. Okay. Kalau cikgu tak zoom, awak nampak tak gambar rajah? Huruf tu. Tu cikgu kena zoom. Nampak? Okay. Alright. So, sudut E. E kat sini, okay, sudut dalam sama dengan Y. Okay, very good. Sudut dalam sama dengan sudut luar bertentangan. Macam tu. Dia bertentangan dengan G, tapi dia tak sama dengan G. Dia sama dengan luar G, iaitu Y. So, E sama dengan Y. Garis. Okay, done. Okay, sudut F. F sama dengan siapa? F sama dengan Z. Yes, very good. Dalam sama dengan bertentangan tapi luar punya. F sama dengan Z. Okay, done. G. G sama dengan siapa pula? GW. Okay, G bertentangan dengan E tapi dia sama dengan kat luar. W, betul? GW. H sama dengan X. Betul, pandai. Okay, ciri-ciri bagi sisi 4 kitaran. Sudut pedalaman ni, maksudnya sudut kat dalam, dia akan sama dengan sudut yang bertentangan tapi dekat luar, bukan kat dalam, luar. So, H sama dengan X. Dah siap. Done. Okay, 4 soalan, 4 markah. Nah, okay, next question. Soalan nombor 12. Teng-teng-teng. Okay. Makin mencabar ni. Okay. Dalam rajah 12, ABC dan FB ialah tangent sepunya bagi dua bulatan masing-masing berpusat di E dan D.
Sudut ABF adalah 110 darjah. Okey, dia bagi tahu daripada gambar rajah ni, garisan bawah ni adalah tangent untuk dua-dua bulatan. Bulatan kecil pun garisan bawah ni tangent dia. Bulatan besar pun garisan bawah ni adalah tangent dia. Okey. Lepas tu ada lagi satu tangent dia. Dia kata garisan B. Ni. Nampak ni? Garisan tengah-tengah ni pun kita panggil tangent juga. Sebab apa? Dia sentuh satu tempat dekat bulatan. Bulatan kecil pun dia sentuh, bulatan besar pun dia sentuh. So, dalam gambar rajah ni kita ada dua tangent. Yang ni dengan garisan yang bawah ni, ni kita panggil kita punya tangent. So be careful. Kita ada dua tangent in this diagram. Okay. Lepas tu dia bagi tahu lagi dekat ayat atas ni. Sudut ABF adalah 110. Ni ABF sini 110 darjah. Okay. Soalan tanya cari nilai X tambah Y. Maksudnya kita kena cari dulu. X berapa, Y berapa. Sekejap lagi nak tambah dua-dua. Okay. Cikgu zoom gambar Okay. First, nak cari sudut X dulu ke Y dulu? Macam mana? Come on. Ding, 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 ding. X dulu. Okay, boleh. Macam mana? Y dulu. Boleh. Macam mana? Bagi tahu cikgu. Kalau X dulu, nak pakai ciri-ciri yang mana? Kalau Y dulu, macam mana? 110 tolak 90 ke? Nope. Cannot. Cari sudut dekat F dulu. Sudut dekat F. Ni, sini. Sudut dekat F. 360 tolak 110 tolak 90 tolak 90. Dapat dekat X. Okay. Okay, good. Nice try. Okay, macam ni. Thank you very much. Ada kawan awak yang cuba tadi. Okay. So, bila kita nak cari X, okay, kita tengok tadi. Dia ada bagi maklumat kat kita. First, kita tahu bawah ni adalah tangent. Kita tahu, kalau sini titik tengah pusat, yang ni kita panggil jejari kan? So kalau jejari jumpa dengan tangent, dia akan membentuk sudut 90 darjah dekat sini. Okay. So kita tahu dah yang tu adalah sudut 90 darjah kat situ. Cikgu padam So yang ni kita tahu, yang ni 90 darjah. Sama juga dengan satu lagi. Sebab apa? Tadi dia bagi tahu garisan FB ni adalah tangent. Yang ni jejari. Tangent jumpa jejari, dia akan jadi 90 darjah juga dekat sini. Sebab tu penting kita faham dulu gambar rajah tu. So, kita dah tahu dah. Sini pun sudut 90 darjah juga. Okay. Kita nak cari X. Okay, boleh tak kita cari? Boleh. Macam mana? Okay, cikgu tulis kat tepi, kat bawah ni lah. X sama dengan 360 darjah tolak 90 darjah tolak 90 darjah tolak 110 darjah. Macam tu. Kenapa 360 pula? Mana cikgu dapat 360 ni? Mana cikgu dapat 360 ni? Segi 4. Yes, betul ini. Bukan sebab bulatan. No, salah. Tak. Sebab sudut pedalaman bagi segi 4. Yang ni kan? Ni kita panggil segi 4. So, sudut pedalaman bagi segi 4 sama dengan 360. So, 360 tolak 90, tolak 110, tolak 90. Dapatlah sudut dekat X. Macam tu. Okay. Sudut pedalaman ni awak dah belajar dah dalam tajuk polygon. Form 2 ada, Form 3 pun ada. Form 1, Form 2 pun ada, Form 1 ada. Okay. So, tolaklah awak akan dapat berapa?
70. Okay, thank you. Nilai X kita dapat dah 70 darjah. Okay, now kita nak cari Y pula. Macam mana nak cari Y? Teng, 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 teng. Y tu 180 kan? Tak. Mana awak dapat 180 tu? Y 180. Awak. Kenapa cikgu sengit-sengit kepala baca komen awak? Okey. 180 tolak 110. 180 tolak 110, awak akan dapat sudut tepi sini. Kita nak cari Y. Tepi ni bukan Y lagi. Y sama dengan 45 ke? Tak. Mana awak dapat 45? 90 bagi 2. Cannot. Tak boleh assume. 360 tolak 90. Lepas tu, Y 35 kan? Betul? Okey, Y sama dengan 35. Betul? Macam mana awak dapat tu? 70 bagi 2. Okey, mana awak dapat 70 tu? Cikgu akan tanya soal siasat sampai habis ni. BCD sama dengan 90. BCD 90. Okey, betul. Okey, kita catat dulu. BCD kat sini 90. Betul. So, apa kaitan dia? 360 tolak 90 tolak 70 tolak 70. Okey, jap, cikgu catat. Okey, awak nak pakai segi 4 juga ke? Kalau nak pakai segi 4, dia akan jadi macam ni. Macam tu. Okey. Awak pakai segi 4 ke? Tak. Angle A. Angle A. Kita nak cari. Apa kena mengenai A? Awak dah pakai segi 4 mana? Segi 4 kecil ke segi 4 besar? Macam mana awak nak cari nilai Y ni? Nak pakai segi 4 yang ni? Ke nak pakai segi 4 besar? Kecil. Kalau kecil yang ni. Kalau segi 4 besar, ambil yang ni. Which one? Nak pakai segi 4 besar ke kecil? Cikgu nak padam. Quadrilateral boleh kan? Boleh segi 4 quadrilateral. Macam mana? Nak pakai segi 4 besar ke kecil? Kecil. Sure. Kecil lah. Okey, cikgu padam. Okey, kalau kita nak pakai yang kecil, segi 3 sama kaki sudut FDS. Betul? Okey. Start. Cikgu filter dulu, start. Okey, ada yang kata nak pakai segi 4 yang ni. Okey, kalau awak pakai segi 4 yang ni, awak kena cari dulu sudut dekat sini berapa. 180 tolak 110, awak akan dapat sudut kat sini. Sudut kat sini 90 darjah. Tapi kita tak tahu sudut kat sini berapa. Lepas tu, ni lagi kat sini lagi berapa? Macam mana? Faham kan maksud cikgu? Kalau awak nak guna segi 4 ni, banyak sudut yang awak kena libatkan. Okay. Lepas tu tadi ada cikgu tengok kawan awak komen. Dia kata pakai segi 3 cikgu. Segi 3 sama kaki. Okay, jom kita cuba. Segi 3 sama kaki dia akan jadi macam ni. Okay, betul. Sini dengan sini sama panjang. Maksudnya sudut Y dia akan sama dengan sudut kat sini. Maksudnya sini pun Y juga. Masalahnya kita tak boleh kira Y sebab kita tak ada sudut kat sini. Macam mana kita nak cari sudut kat situ dulu? Dia banyak cara boleh. Pakai quadrilateral besar pula cikgu. So kena pakai yang lagi besar. Okay, kita cuba yang lagi besar pula. D tu 110. D
110. Macam mana awak tahu D tu adalah 110? 70. 70 tu sudut yang mana? Sudut D sama dengan 360 tolak 90 tolak 90 tolak 70. Okay, good. Okay, thank you. Tizu bagi kat saya. Okay, cikgu dah nampak dah. Okay, thank you. Kawan awak bagi tahu. Okay, first kita cari sudut sini dulu. Macam mana nak cari sudut sini? Kita pakai segi empat yang kecil tadi. Okay, segi empat kita yang kecil tadi, dia macam ni kan? Okay, kita tahu dah. Dekat F ni tangent. So, sini 90. Okay, comel dah. Sini pun kita tahu 90. Sebab jejari jumpa tangent. So, dekat sini pun kita dah tahu dah. 180 tolak 110. Dapat kat sini 70. So, boleh tak kita cari sudut dekat D ni? Boleh? Awak tolak lah. Okay, sudut dekat, cikgu catat kat sini lah. Sudut bagi FDC sama dengan 360 darjah tolak dengan 90 tolak 90 tolak 70 darjah. Awak dapat berapa? Dia ada banyak cara tau. Tak semestinya cara yang awak bagi yang cikgu tak pilih tu salah. 110. Ya ke 110? 360 tolak 90 tolak 90 tolak 70. Awak akan dapat 110. Okay, very good. So, cikgu padam boleh yang tepi-tepi ni. Okay. So, tadi kita tengok segi empat sebab kita nak cari sudut dekat atas ni. Ni, sudut atas ni tadi kita dah dapat dah. Iaitu 110 darjah. Kita nak cari sudut Y. Okay, sekarang kita guna segitiga kecil pula. Macam ni. Okay. Segitiga kecil ni kita tahu yang ni adalah segitiga sama kaki. Macam mana cikgu tahu dia adalah segitiga sama kaki? Sebab dia punya kaki ni adalah jejari bulatan. So, sini pun jejari bulatan. So, maksudnya sudut sebelah kanan ni dia akan sama dengan sudut sebelah kiri. 110 bahagi 2. Bukan 110 bahagi 2. No, not yet, not yet. Okay. Satu segitiga sama dengan, yes. Sudut Y sama dengan 180 dulu. 180 ni adalah sudut pedalaman bagi segitiga. Ni kan segitiga. Okay, 180 tolak 110 yang ke atas ni tadi. Baru bahagi 2. Macam tu. Jangan ambil 110 bahagi 2 lagi. Macam tu. Okay, so awak akan dapat Y sama dengan berapa? Y sama dengan 35. Thank you. 35 darjah. Soalan kat sini tadi dia tanya X tambah Y. Kita dah dapat X, kita dah dapat Y. So, X tambah Y sama dengan 70 darjah tambah 35 darjah. Awak akan dapat 105 darjah. Dah siap. Nampak? Susahnya cikgu. Susah kalau awak teringat ciri-ciri pada bulatan tadi. Nampak dia dah mula gabung-gabung lah. Dia tak semestinya cara ni je. Dia ada pelbagai cara. Ni salah satu cara yang kawan awak bagi tahu tadi. Okay, dan? Siapa nak screenshot? Soalan dia tanya nilai X tambah Y. Siapa nak screenshot yang ni dulu? Sebelum cikgu kecilkan, sekali gambar rajah pun akan jadi kecil juga. 1, 2, 3. Kecil. Dan? Okay. Ni soalan penuh dia. Padam yang biru, padam jalan kerja tu, yang kat dalam gambar rajah tu.
Ni soalan penuh dia. Nah, kecil. Done. Okay, sempat lagi ni nak teruskan soalan seterusnya. Okay, dah. Okay, next. Soalan seterusnya. Ding, ding, ding. Ada lagi soalan. Mana dapat 360? 360 tu adalah sudut pedalaman bagi segi 4. Basic polygon tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okay, sekarang kita masuk soalan bahagian C. Okay, tadi semua bahagian B kan? Okay, ni bahagian C. Soalan bahagian C dalam format UASA awak membawa 60 markah. Bahagian A objektif 20 markah, 20 soalan. Bahagian B 20 markah. Bahagian C 60 markah. Dia tak ada darab-darab dah. Itu markah awak, itulah final markah awak. So, bahagian C markah yang paling banyak sekali iaitu 60 markah. So, untuk bahagian C ni, penting untuk awak tunjukkan jalan kerja satu. Tapi tak adalah sedetail itu. Tengoklah berkadaran dengan markah dia. Kalau dia bagi markah 2, at least 2 jalan kerja lah macam tu. Alright, okay. So, jom kita teruskan soalan bahagian C. Okay, cikgu baca dulu. Sekejap lagi baru kita zoom. Rajah 13.1 menunjukkan semua sisi 4 kitaran QRST. PQR adalah satu garis lurus. Okey, ni segi 4 ni sisi 4 kitaran. Garisan atas ni straight line. Cari nilai X dan Y. That's it. Itu je soalan dia. Cari nilai X cari nilai X dan Y. Maksudnya X berapa, Y berapa. Tak payah tambah. Okey, 4 markah. Maksudnya jalan kerja untuk X, jawapan X 2 markah. Jalan kerja untuk Y, jawapan Y 2 markah. 4 markah dan. Okay, now cikgu zoom. Ni gambar Raja dia. Sorry dia tulis garisan tu dia kabur sikit. Alright, okay. So sudut sini dia bagi 80. Okay. First kita nak cari nilai X dulu ke nak cari nilai Y dulu? Smart. Deng-deng-deng, mana satu? Maksud sisi 4 kitaran cikgu? Panjang cerita dia. Awak dah terlepas banyak tu. X dulu. Okay, boleh. X dulu. Macam mana kita nak cari sudut X? Sudut X dekat sini. Sudut Y dulu. Y dulu pula. Mana Y? 180 tolak 80. Okay. Lepas tu? X lah dulu. Mana-mana pun dulu pun boleh. Boleh. Siapa yang X dulu bagi tahu. X macam mana nak cari? Kalau siapa Y dulu, Y macam mana nak cari? Cepat. Garis lurus 180 tolak 80 bahagi 2. Dia bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Kenapa bahagi 2? Dia tak cakap pun dia garis betul-betul kat tengah-tengah. Cannot assume. Tak boleh. 180 tolak 100 tolak 60. Mana datang 100? 180 tolak 30 tolak 80. 180 tolak 100. 100 mana? 80, 30. 180 tolak 80. 80 bahagi 3. Cannot. Tak boleh bahagi 3, bahagi 2 macam tu salah. Kita tak boleh assume. Sudut tengah tu sama dengan bertentangan. Okey, sudut mana yang sama dengan bertentangan? Sudut mana yang sama dengan sudut 80? Sudut S. Okey. Jangan bagi tahu S, bagi tahu. Ingat cikgu bagi tahu hari tu, kalau sudut kita kena bagi tahu garisan dia. Kalau sudut S awak kena bagi tahu RST. Macam tu.
Tak boleh sebut S. Salah. So, sudut RST, maksudnya ni, dekat sini. Semua kat sini. Sudut RST ni sama dengan sudut bertentangan tapi dekat luar, iaitu 80. So, sudut RST ni sama dengan 80 darjah. Okey. Sudut RST tu apa? 60 tambah Y. 60 darjah tambah Y sama dengan 80. Kita nak cari Y. So, 60 ni pindah main sebelah, dia akan jadi tolak. 80 darjah tolak 60 darjah. Dapatlah 20 darjah. Dan untuk Y. Teng. Okay. Macam mana nak cari sudut X pula? Ni jawab pula lah. 80 tambah 20. 80 tambah 20. Sebab apa? 80 tambah 20. Kenapa tambah 20? 180 tolak 30 tolak 80. Kenapa 30? 180 tolak 20. Sudut RQS. Okey, sudut RQS. Sini ke? Okey, sudut RQS sama dengan sudut QST. QST. QST? Maksudnya sini awak kata 60. Sebab apa? Kenapa awak cakap sudut ni sama dengan sini? 60. Why? Ada ciri-ciri ke? Bertentangan. 50. RQS sama dengan alternate angle. No, alternate tak boleh. Ingat, syarat nak pakai alternate mesti tangent. Ni bukan tangent sayang. Dengar. Ni garisan ni bukan tangent. Sebab apa? Tangent dia sentuh sikit je dekat bulatan. Dia sentuh tepi. Yang ni dah masuk dalam bulatan dah ni. So garisan ni bukan tangent. So bila dia bukan tangent, tak boleh pakai ciri-ciri pada tangent tadi. Yang Z tadi tak boleh. Okay. Sebab tu cikgu kena tahu dulu apa yang boleh bagi tahu ni. Okay. TRS sama dengan X. TRS sudut ni sama dengan sudut X. Betul? Okay, very good. Okay, kawan awak cakap sudut TRS. Okay, TRS which is kat sini lah. Sudut dekat sini sama dengan sudut X. Sebab apa? Sebab dia terhasil daripada lengkok yang sama. Nampak ni? Ni. Dia terhasil daripada lengkok yang sama. TS. So, sini pun sama. Yang ni pun kita panggil sudut X juga. Okay, good. Nice point. Okay. Lagi, apa kaitan dengan situ? Y sama dengan QTR ke? Y sama dengan QTR. Betul? QTR sama dengan Y. Betul? Sebab dia terhasil daripada sudut yang sama juga. Ataupun lengkok yang sama. So, kita tahu sudut kat sini Y tadi 20. So, dekat sini pun 20. Cikgu tanda siap-siap lah. Sini sama dengan 20. So, macam mana cari nilai X ni? 180 tolak 90 tolak 20. Kenapa? Betul. Yes. Okay, very good. Okay. Kawan awak kata, awak boleh cari sudut X daripada segitiga yang ni.
Sebab apa? Ni kan segitiga. So, hasil tambah sudut segitiga adalah 180. Sudut X ni kat atas ni kan dia sama dengan X kat sini tadi. So, kita nak pakai X yang ni pun boleh. Okay, sudut ujung ni 30. So, tolak 30 darjah. Sudut sini 60. Tolak 60 darjah. Sudut Y tadi kita dah dapat 20. Tolak sudut Y tadi 20 darjah. Dapatlah nilai X. Nilai X awak dapat berapa? 79. 70. Betul? 70 darjah. Pandai dah siap. Kenapa 20 cikgu? Kat mana? Awak kena bagi tahu sudut mana yang awak maksudkan tu. Ingat cara nak sebut sudut, bagi tahu dia punya huruf garisan tu. Kalaulah sudut kat X ni, bagi tahu garis dia TQS. Tu cara nak sebut sudut. Kalau sudut tu tak ada label, macam tu lah cara kita sebut sudut. So, soalan ni bagi 4 markah. Jalan kerja 1 markah. Jawapan akhir untuk Y 1 markah. Jalan kerja untuk X 1 markah. Jawapan untuk X 1 markah. 4 markah. Done. Siapa nak screenshot this one dulu? Sebelum cikgu nak kecilkan soalan, nak tunjuk soalan penuh. Dah. Okey, teng teng teng. Ni soalan penuh dia. Ni sampai kat sini je tau. Yang bawah tu soalan lain. Okay dah. Ui, dah pukul 5. Ui, tak perasan. Okay dah. Hari ni kita buat daripada pukul 4 tadi sampai pukul 5 sejam dah kita duduk belik soalan ni. Soalan bahagian B, soalan bahagian C. Walaupun soalan bahagian C kita baru sempat satu soalan je. Okey lah, nanti kita sambung. Okay? Teng. Soalan bawah-bawah ni semua soalan bahagian C ni. Boleh tahan lah. Lama juga ni nak explain satu-satu ni. Sebab gambar rajah dia kompleks. So, nantilah kita sambung untuk live akan datang. Okay dah? Alright, so itu saja untuk live hari ni. Kita buat beberapa soalan yang melibatkan soalan bahagian C, soalan bahagian B tadi. Hari tu kita dah jawab soalan bahagian A. Nanti kita sambung soalan bahagian C. Okay? Untuk tajuk sudut dan tangen bagi bulatan. Siapa yang join daripada hari tu lagi, awak boleh tahulah. Ni cikgu dah tunjuk dah basic-basic yang diperlukan sebelum jawab tajuk ni. Tajuk ni dia bukan tak boleh boleh jawab. No. Dia perlukan basic-basic tajuk lain juga. Okay. Alright, done. Dah. Thank you cikgu, welcome. Cikgu live hari-hari ke? Tidak. Siapa nak tahu jadual live cikgu, pergi dekat profile TikTok cikgu. Video atas sekali, kat tengah cikgu ada pin. Jadual live TikTok. Hari apa, pukul berapa, darjah berapa, tingkatan berapa, ada kat situ. Okay? Boleh tengok balik ke? Boleh. Siapa yang dah terlepas tadi, ada yang awak, cikgu dah ajak separuh jalan dah, awak baru masuk. Cikgu ni apa ni? Cikgu tak jawab tu. Nanti awak boleh tengok recording penuh live yang cikgu buat petang ni dekat YouTube. YouTube cikgu pun nama Yana Fast Track juga. Okay? Yana Fast Track. Y-A-N-A Yana F-A-S-T Fast T-R-A-C-K Track. Fast Track. Okay? Dekat situ ada recording live. Cuma cikgu tak upload terus lah. Lepas ni terus cikgu upload. Tak. Selalunya hujung minggu. Contoh, esok ke, maybe cikgu akan upload untuk semua live yang cikgu buat untuk minggu ni. Hari Selasa, hari tu, Rabu, Khamis, Jumaat. Esok baru cikgu upload.
Okay? Cikgu upload sekaligus terus. Alright dah. So that's it. Itu saja. Kita jumpa lagi untuk live yang akan datang. Thank you very much siapa yang join hari ni. Semoga apa yang cikgu sampaikan tadi sedikit sebanyak membantu awak faham. Banyak sikit pun apa. At least bantu awak. Okay? Thank you very much. Siapa yang bagi gift tadi kat saya. Sorry cikgu tak perasan. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Thank you. Sempat lagi bagi gift. Thank you, Kelly. Okay dah. So, itu saja. Kita jumpa lagi live akan datang. Assalamualaikum. Bye.